Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan 14 akan membentangkan tentang tulang oracle. Tulang oracle adalah kepingan lembu atau cengkerang kura-kura yang digunakan untuk pyromancy, iaitu satu bentuk ramalan yang digunakan di China kuno, terutamanya semasa zaman dinasti Shang. Scapulomancy adalah istilah yang betul jika lembu sapi digunakan untuk ramalan, manakala plastromancy jika plastron atau cengkerang kura-kura digunakan. Para peramal akan mengemukakan soalan kepada dewa-dewa mengenai cuaca masa hadapan, penanaman tanaman, kekayaan anggota keluarga diraja, usaha ketenteraan dan topik-topik lain yang serupa. Soalan-soalan ini diukir ke tulang atau cengkerang dalam skrip tulang oracle menggunakan alat yang tajam. Bahan panas yang intens kemudian digunakan dengan batang logam sehingga tulang atau cengkerang kura-kura retak kerana ekspansi termal. Para peramal kemudian akan mentafsir corak retak tersebut dan menulis prognostikasi pada bahagian itu juga. Pyromancy dengan tulang terus dilakukan di China sehingga ke dinasti Zhou, tetapi persoalan dan prognostikasi semakin ditulis dengan berus dan tinta atau dakwat yang terdegresi dari masa ke semasa. Tulang oracle menanggung korpus penting yang ketara dalam tulisan Cina Purba dan mengandungi maklumat sejarah penting seperti salah-silah kerajaan diraja dinasti Shang. Penemuan tulang oracle dinasti Shang dianggap telah ditemui secara berkala oleh petani tempatan sejak awal dinasti Sui dan Tang dan mungkin dimula seawal dinasti Han, tetapi penduduk tempatan tidak menyedari apa yang mereka temukan dan secara amnya mereka menguburkannya kembali. Pada abad ke-19, penduduk di kawasan itu menemukan beberapa tulang dan menggunakannya sebagai tulang naga. Berdasarkan rujukan amalan perubatan tradisional Cina, pergeseran fosil Pleistocene menjadi tonik atau tapal. Serpihan sangkarang kura-kura telah ditetapkan untuk ubat malaria, manakala tulang haiwan lain digunakan dalam bentuk serbuk untuk merawat luka pisau. Penemuan tulang oracle kedua. Pada tahun 1899, peniaga antik dari wilayah Shandong yang sedang mencari gangsa China telah memperolehi tulang oracle dari penduduk tempatan. Di antaranya telah dijual kepada Wang Yirong, iaitu Chancellor dari Akademi Imperial di Beijing. Wang, seorang pemungut gangsa China yang berpengetahuan luas dan dikatakan orang pertama pada zaman moden yang dapat mengenali tanda-tanda tulang-tulang oracle sebagai tulisan Cina Purba yang sama dengan yang ada pada gangsa ketika dinasti Zhou. Mengikut legenda, dikatakan di mana Wang yang terkena sakit malaria dan sahabat beliau Liu Yi yang sama-sama meneliti ubat milik Wang. Mereka menemui sebelum ia dijadikan bubuk di mana ia menimbulkan glif yang aneh dan diakui sebagai tulisan kuno. Tidak dapat diketahui kesahihan bagaimana Wang maupun Liu Yi menemui tulang naga ini, tetapi Wang telah dikreditkan sebagai orang pertama yang telah menemui kelebihan tulang oracle ini. Wang yang dikatakan telah membunuh diri pada tahun 1900 berkaitan dengan penglibatannya di dalam pemberontakan Boxer. Sejurus selepas itu, anak lelakinya telah menjual tulang oracle tersebut kepada teman Liu Yi yang kemudiannya mewujudkan buku pertama yang berjudul Rubbings of the Oracle Bones Inscription pada tahun 1903. Berita mengenai tulang belulang ini telah tersebar dengan sangat cepat ke seluruh China dan di kalangan pengumpul dan ulama asing. Tidak dapat dinafikan, pasaran tulang oracle ini melonjak naik walaupun pengumpul-pengumpul tulang cuba untuk merahsiakan lokasi tulang tersebut. Walaupun sarjana cuba mencari sumber mereka, masih dapat dakwaan dari peniaga-peniaga antik palsu bahawa tulang oracle berasal dari Tang Yin di Henan. Seterusnya tentang penemuan tulang oracle. Pada tahun 1908, ulama Liu Zunyu menemui sumber tulang oracle berhampiran Anyang dan menyedari bahawa kawasan itu adalah tempat ibu kota dinasti Shang terakhir. Sepanjang dekat penggalian yang tidak dikawal, diikuti dengan perdagangan barang antik dan banyak barang-barang ini akhirnya memasuki koleksi di Eropah, Amerika Syarikat, Kanada dan Jepun. Pengumpul barat pertama adalah misionaris Amerika Frank H. Chalfant. Chalfant juga pertama kali mencipta istilah tulang oracle dalam buku terbitan 1906, Early Chinese Writing, yang kemudian dipinjam ke dalam bahasa Cina iaitu Jiaogus pada tahun 1930-an. Hanya sebilangan kecil peniaga dan pengumpul yang mengetahui lokasi sumber tulang oracle atau melawatnya sehingga mereka ditemui oleh membalik Kanada James Menzies, orang pertama yang secara saintifiknya menggali, mengkaji dan menguraikannya. Dia adalah yang pertama untuk menyimpulkan bahawa tulang-tulang itu adalah rekod-rekod pemujaan dari dinasti Shang. Pada tahun 1917, beliau menerbitkan kajian saintifik pertama tentang tulang oracle, termasuk 1,369 lukisan inskripsi dan beribu-ribu hias tinta. Penemuan tulang oracle yang keempat. Melalui sumbangan orang tempatan dan penggalian arkeologinya sendiri, beliau memperoleh koleksi peribadi terbesar di dunia lebih dari 35,000 keping. Beliau menegaskan bahawa koleksinya tetap berada di China walaupun ada yang dihantar ke Kanada oleh rakan-rakan yang bimbang bahawa mereka akan dimusnahkan atau dicuri semasa invasi Jepun ke China pada tahun 1937. Orang Cina masih mengakui sumbangan Prentice Menzies sebagai ulama barat terkenal budaya Yinshan dan inskripsi tulang oracle. Bekas kediamannya di Anyang diisytiharkan sebagai Treasure Protected pada tahun 2004 dan Museum Memorial James Mellon Menzies untuk kajian tulang oracle telah ditubuhkan.
Seterusnya, penggalian tulang oracle. Pada masa penubuhan Institut Sejarah dan Filologi pada tahun 1928 yang diketuai oleh Fu Xinyan di Akademia Sinica, sumber tulang oracle ini telah ditelusuri kembali ke kampung Zayautan di Anyang, wilayah Henan. Penggalian arkeologi tersebut rasmi pada tahun 1928 hingga 1937. Ianya diketuai oleh Li Ji selaku bapa arkeologi Cina yang telah menemukan 20,000 kepingan tulang oracle yang kini membentuk sebahagian besar koleksi Akademia Sinica di Taiwan. Ianya juga membentuk kira-kira 1/5 daripada jumlah yang ditemui. Ketika diuraikan, prasasti pada tulang oracle tersebut ternyata merupakan catatan tenung yang dilakukan untuk keluarga diraja. Ini bersama dengan makam berukuran kerajaan membuktikan tanpa keraguan untuk pertama kalinya keberadaan dinasti Shang yang baru-baru ini diragukan dan lokasi ibu kota terakhirnya iaitu Yin. Sekarang, Zayautan di Anyang juga dikenali sebagai reruntuhan Yin atau Yinzu. Seterusnya ialah bukti arkeologi mengenai piromansi pra-Anyang. Walaupun tulang dalam ramuan telah dipraktikkan hampir di seluruh dunia, namun ramuan seperti api atau panas biasanya dijumpai di Asia dan budaya Amerika Utara yang berasal dari Asia. Penggunaan haba untuk memecahkan skapula berasal dari Cina kuno. Bukti terawal bermula dari abad ke-4 sebelum Masihi dengan penemuan arkeologi dari Liaoning, tetapi ini tidak ditulis. Di Cina Neolitik, di berbagai lokasi, skapula lembu, domba, babi dan rusa yang digunakan dalam piromansi telah ditemukan dan praktik ini nampaknya sudah menjadi biasa pada akhir milenium ketiga sebelum Masihi. Skapula digali bersama dengan sejumlah kecil plastron tanpa pitam di pentas Nangwan Wai di Zhengzhou, Henan. Skapula serta sebilangan kecil plastron dengan lubang pahat juga ditemui di bawah dan atas air ligang tahap. Penggunaan plastron kura-kura yang ketara tidak akan muncul sehinggalah ke kawasan budaya Shang. Ot skapula dan plastron kedua-duanya disiapkan untuk ramuan dijumpai di kawasan budaya Shang di Hebei dan dalam Jiangsu. Satu atau lebih skapula berlubang dijumpai di Henan, sementara skapula yang belum dijumpai telah dijumpai di Erlitau di Henan, di Hebei, di Liaoning dan di Gansu. Plastron tidak menjadi lebih banyak daripada skapula sehinggalah fasa Taman Renmin. Sekian, terima kasih.